Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang like, komen, share dan subscribe. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita yang hangat pada hari ini. Hai, hello, salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada malaysiakini.com bertarikh 21 September 2022. Tajuk kolum Hikmah Najib ke penjara. Berita penuh. Pada Selasa 23 Ogos 2022, Najib Razak yang merupakan bekas Presiden Parti United Malays National Organisation UMNO merangkap bekas Perdana Menteri Malaysia dimasukkan ke dalam penjara Kajang. Najib dipenjara selama 12 tahun dan didenda RM210 juta ringgit. Ini setelah dia didakwa, dibicara dan didapati bersalah. Najib dibuktikan kesalahannya mengubah wang haram. Atau lebih popular, kes ini dikenali sebagai kes SRC International. Ketika tulisan ini digarap, Najib telah lebih sebulan menginap dalam penjara. Najib masih lagi menjadi tajuk berita dan kadangkala induk berita untuk media dalam dan luar negara. Kes Najib juga membuka mata warga Malaysia tentang pelbagai sudut perundangan yang biasanya tidak diambil peduli. Pemahaman tentang kewujudan beberapa tahap mahkamah, tentang peranan pendakwa, cara hukuman ditulis dan cara peguam menjalankan tugas. Secara positif, kes SRC Najib membawa pencerahan terhadap lembaga kehakiman. Najib tokoh politik yang bukan kecil anak. Pernah menjadi Menteri Besar Pahang, memimpin dan menjadi Ketua Pemuda UMNO dan kemudian menjawat Presiden Parti. Seterusnya, dia menjadi Menteri Belia dan Sukan, Menteri Pertahanan sebelum menjadi Perdana Menteri pada 3 Mei tahun 2009. Pada Julai 2011, Najib juga pernah menjadi tamu Ratu Elizabeth di Istana Buckingham, London. Baginda Elizabeth sengaja memakai baju kuning untuk memberi ingatan kepada Najib bahawa kuning ialah waran NGO bersih. Ops, silap. Warna kuning ialah warna diraja. Najib juga ada darah kerabat diraja Pahang. Ketika menjadi Perdana Menteri, Najib adalah rakan golf Presiden Obama dari Amerika. Pada tahun 2015, Najib pernah dilihat bercanda-canda main golf di Hawaii dengan Obama. Najib memang hebat. Malah ketika bertemu Presiden Trump pada bulan September 2017, Najib telah berjanji kepada Presiden Trump untuk menyelamatkan ekonomi Amerika. Najib berkata kepada Trump yang dia akan mengarahkan sistem penerbangan Malaysia, MAS, untuk membeli kapal terbang Boeing buatan Amerika. Malah jumlah duit yang hilang dalam kes 1MDB, kes yang sedang berjalan, adalah satu rekod dalam dunia rompakan. Rekod dunia ini hingga ke hari ini masih dipegang oleh Najib. Sah lagi terbukti sosok yang bernama Najib ini bukan sosok kecil anak. Amin. Kini Najib diberitakan sakit. Saya amat yakin sakit ini bukan teater. Sakit ini bukan sandiwara. Pandangan saya ini adalah dari pengalaman saya yang telah memasuki berbelas-belas penjara dan lokap dalam dan luar negara. Untuk yang belum pernah memasuki penjara, biar saya paparkan rutin penjara itu. Ini pencerahan dari Hishamuddin Rais yang juga bekas banduan. Pencerahan ini hasil pengalaman yang telah saya lalui. Pertama, pada petang Selasa 23 Ogos 2022, Najib dibawa dalam kereta polis, biasanya dalam Paddy Wagon atau Black Maria. Najib agak istimewa. Dia naik kereta polis dari kompleks Mahkamah di Putrajaya ke penjara Kajang. Untuk banduan yang baru masuk ke penjara, ini rutinnya. Sang banduan akan diambil gambar. Wajah muka depan, sebelah kiri dan kanan akan direkam. Ketinggian dan berat badan dan umur jantan atau betina akan dicatat. 10 cap jari akan diambil. Sang banduan akan dibogelkan untuk dicari kesan parut luka atau ada tanda badan atau ada tatu. Semua ini direkodkan. Ketika bogel, sang banduan juga diminta menonggeng dan lubang jubur diperiksa jika ada percubaan untuk menyeludup dada atau apa sahaja.
Kemudian sang banduan akan mandi. Pakaian penjara akan diberi mengikut status penjara. Sang banduan akan dibawa ke dalam sel yang telah disediakan. Banduan akan diberi nomor. Nomor saya di Kamunting ialah 2504. Nomor inilah yang menjadi pengganti nama. Esoknya, sang banduan akan dibawa ke klinik penjara untuk direkam butir kesehatan dan apa-apa keperluan perubatan. Apa penyakit yang dihadapi dan apa ubat yang perlukan, semua akan diambil tahu oleh tabib penjara. Ini rutin yang saya alami di penjara Air Molek Johor Bahru, di bilik sulit tahanan rahsia ISA, di kem Kamunting di penjara Taiping. Di Melbourne, Australia, dan di Bombay, India, semuanya sama. Semua negara bekas tanah jajahan Baginda Queen Elizabeth memakai sistem yang sama. Ini susun cara peraturan dalam penjara antarabangsa. Saya tidak tahu apakah Najib dalam bilik persendirian atau berkongsi dengan banduan lain. Jika berkongsi dalam bilik seluas 2 bilik darjah, pasti ada tandas dan bilik mandi. Semua dikongsi. Katil bertilam nipis, kain selimut dan bantal disediakan. Lampu dalam bilik sel sentiasa cerah. Kalau dalam sel kecil untuk 3 orang tidak ada tandas, diberi calung tin kosong untuk kencing. Jika nak terberak sakit perut tengah malam, maka wajib memanggil wadar, pegawai yang mengawal orang tahanan di penjara. Jika tidak ada wadar, maka terberak dalam calung. Ketika saya menulis ini, jika Najib telah bercampur gaul dengan banduan lain, pasti Najib telah tahu beberapa linggo selangga penjara. Dalam penjara, wadar dipanggil Cik Gu. Payung artinya ada yang membantu. Kalau dipayungi, cikgu artinya ada wadar yang baik membantu. Submarine artinya menyeludup melalui lubang jubur. Saya yakin Najib tidak selesa tidur dalam penjara. Ini pengalaman pertama Najib masuk penjara, maka Najib pasti gelabah. Najib bekas anak Perdana Menteri. Hidup Najib dari kecil amat lumayan. Hidup yang semua disediakan. Najib dilahir dan dibesar dalam alam mewah. Najib dari kecil lagi dikelilingi oleh pembantu. Bila mencampuri politik, Najib menjadi pemimpin. Najib bukan pemasang poster, bukan pengatur kerusi, bukan memasang kemah atau memikul alat pembesar suara. Najib sentiasa didukung, ditatang dan dimuliakan. Najib tidak pernah ke pasar, tidak pernah memanjat kelapa, tidak pernah beratur di pasaraya dan tidak pernah berjumpa Mat Bangla, tukang pam minyak di stesen Petronas. Makanan Najib sentiasa terhidang, tepung dada tanya selera. Babu dan tukang masak akan mengurus. Jika selera Perancis datang, maka chef Perancis akan dilanggan. Di meja makan, semua makanan terhidang dalam pinggan mangkuk tembikar buatan terbaik dari England, sudu garpu dari Perak. Di penjara Kajang, makanan sampai dalam tray plastik dan makan dengan tangan. Dalam sel di malam pertama, ketika terlentang keseorangan, Najib akan mengelamun. Semua babak yang membawa dirinya ke Kajang akan melintas satu demi satu. Wajah istri pertama, wajah Rosma. Wajah Altantuyah akan muncul. Najib akan terkenang pelukan istri barunya. Wajah Sirul dan Azila juga akan muncul. Apabila wajah Azila muncul, Najib akan membuka mata kerana Azila juga sama berada dalam penjara Kajang. Secara jujur, babak-babak ini akan bermain dalam kepala Najib. Paling dramatik ialah bapa sumpah laknat di Masjid Kampung Baru. Macam filem, ia akan berputar dalam ingatan. Ini yang dialami oleh semua banduan dalam penjara. Adalah menjadi fakta dari pengalaman bahawa paling ramai orang tidak bersalah telah saya sendiri temui dalam penjara. Najib juga yakin dia tidak bersalah. Di sebalik Najib masuk penjara, ada satu perkara yang wajib saya rakamkan. Yang ingin saya rakamkan ini bukan kegembiraan atau tepuk tangan kerana Najib masuk penjara. Bukan. Ada satu perkara yang lebih penting yang wajib kita pelajari dari pemenjaraan Najib. Perkara ini ialah hikmah runtuhnya 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan PH. Awalnya saya merasa kecewa juga apabila kerajaan PH runtuh. Tapi semenjak Najib masuk penjara, pandangan saya berubah. Rupa-rupanya ada hikmah di sebalik jatuhnya Mahathir.
Ada hikmah apabila kerajaan Muhyiddin menjadi kerajaan gagal. Ada hikmah apabila Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Bayangkan jika Mahathir masih lagi Perdana Menteri pada Selasa 23 Ogos 2022 yang lalu. Gambarkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pada hari Selasa itu. Saya yakin jika Mahathir atau Muhyiddin Perdana Menteri ketika hakim memenjarakan Najib, negara ini akan menjadi kacau bilau. Pada petang Selasa 23 Ogos 2022, Malaysia tenang dan teratur. Tidak ada huru-hara walaupun yang masuk ke penjara bekas Perdana Menteri dan bekas anak Perdana Menteri. Kita wajib berterima kasih kepada Ismail Sabri. Tahniah Ismail Sabri. Tanpa Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, saya tidak yakin pemenjaraan Najib akan berjalan dengan tuntas. Salut kepada Ismail Sabri. Najib Razak, bekas Presiden United Malaysia National Organization (UMNO) dimasukkan ke dalam penjara Kajang oleh Ismail Sabri yang merupakan naib Presiden United Malaysia National Organization (UMNO). Inilah dia hikmah. Perdana Menteri dari Parti United Malaysia National Organization (UMNO) memenjarakan bekas presiden partinya sendiri. Jika Mahathir menghantar Najib ke penjara, pasti rakyat akan keluar berdemo, sama seperti kes lewat Anwar Ibrahim. Mahathir akan sekali lagi menjadi Maha Firaun dan Maha Zalim. Mahathir akan dituduh sekali lagi sebagai kepala konspirasi. Malah hari ini sesudah Najib di penjara, masih ada penyokong Najib yang percaya lagi yakin bahwa semua ini adalah kerja Mahathir. Masih ada yang percaya di belakang pemenjaraan Najib ini dikatakan kerja gelap Mahathir. Bayangkan jika Muhyiddin mengantar Najib ke penjara dan rakyat keluar berdemo. Dengan sekelip mata, kerajaan Muhyiddin akan patah terbarai. Jangan lupa kes arwah Adib. Lihat bagaimana huru-hara telah diolah untuk mengganggu gugat kerajaan PH. Jika Mahathir atau Muhyiddin mengantar Najib ke Kajang, huru-hara ini pasti beratus kali berlipat kali ganda dari demo kematian Adib. Tidak mustahil kacau bilau ini akan menjurus ke tahap tragedi 13 Mei. Justru hikmahnya ialah Ismail Sabri mengambil tanggung jawab sebagai Perdana Menteri mengantar Najib Razak ke penjara Kajang. Tahniah Ismail Sabri. Tahniah juga wajib diberikan kepada Mahathir. Sosok yang licik berpolitik ini memiliki pembacaan politik yang tepat. Mahathir juga bijak membaca watak. Mungkin tidak sebijak membaca sekilas ikan di air sudah kenal jantan betinanya. Ketika menjadi Perdana Menteri, Mahathir ditugaskan untuk memilih beberapa nama untuk menjadi Ketua Hakim Negara. Ini kebijaksanaan Mahathir, dia telah memilih Tengku Maimun. Sejarah membuktikan ini satu pilihan yang tepat. Tahniah juga kepada Muhyiddin, dia melantik peguam negara yang baru. Langkah Muhyiddin yang tepat dan bijak ialah dia tidak menggantikan pendakwa raya dalam kes SRC International yang sedang berjalan. Ketua pendakwa Sri Ram dilihat oleh Najib dan Rosmah sebagai pendakwa yang tidak lut dengan tembakan peluru emas. Sri Ram wajib dinyah. Tetapi tugasan Sri Ram diteruskan oleh Muhyiddin dan tidak disingkir. Muhyiddin meneruskan semua pasukan yang menjalankan pendakwaan terhadap Najib. Kenyataan Muhyiddin yang dia tidak mencampuri urusan kes Najib dan juga kes Zahid adalah benar belaka. Muhyiddin membocorkan bagaimana 1 minggu sesudah menjadi Perdana Menteri, Zahid telah datang berjumpa. Zahid dengan file kes di tangan telah meminta Muhyiddin campur tangan. Muhyiddin tidak berganjak. Muhyiddin mencadangkan kepada Zahid, jika tidak bersalah maka pasti ini akan dibuktikan oleh mahkamah. Salut untuk Muhyiddin. Tahniah yang paling besar ialah kepada semua pengundi yang telah mengundi Pakatan Harapan PH dalam PRU ke-14. Tanpa undi, Makcik, Pakcik, Ahmad dan Dolah, Asu, Abeng, Mutu dan Aci, Najib Razak masih lagi Perdana Menteri Malaysia. Pencuri masih berkuasa. Sejarah akan merakamkan kejayaan terbesar Pakatan Harapan PH berkuasa selama 22 bulan ialah memasukkan Najib ke penjara Kajang. Kejayaan besar rakyat Malaysia ialah mengheret bengolan-bengolan kaki rasuah, kaki salah guna kuasa dan pencuri harta rakyat ke mahkamah. Di sebalik keruntuhan Pakatan Harapan PH ada hikmahnya. Salut untuk Pakatan Harapan PH.
Salut untuk rakyat yang mengundi Pakatan Harapan PH. Hishamuddin Rais merupakan seniman, penulis, aktivis, dan bekas tahanan ISA. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini. Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.